Seperti itu. Kita bayangkan Allah itu Maha Agung. Allah itu Malik, Raja paling besar. Bayangkan kalau ada di antara antum nak menghadap Agung kat Malaysia, pakai seperti itu, cantik ke tak cantik? Dia nak menghadap Agung di Malaysia, pakai kain sahaja, tak pakai baju. Pakai seluar saja, tak pakai baju. Kalau di sisi manusia hodoh, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jadi berjaga-jaga. Pakailah yang sempurna bila solat. Sehingga Nabi Muhammad SAW kalau nak pergi solat, dia pakai pakaiannya yang bersih, kemudian dia pakai minyak wangi. Sehingga Quran mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu ke masjid, ataupun dimasukkan sini solat, sebab tujuannya ke masjid adalah solat. Menutup aurat, kerana telah sepakat ahli ilmu bahawa batal solat orang yang apabila solatnya tidak menutup aurat. Aurat laki-laki sebagaimana disepakati oleh ulama, walaupun hadis tadi hadis yang palsu ataupun daif, tetapi juga dipakai kerana ada penguatnya. Aurat laki-laki ialah antara pusat dan lutut. Begitu juga dengan hamba laki-laki sama. Aurat wanita, termasuk hamba wanita, aurat wanita pula ialah seluruh tubuhnya kecuali muka. Bermakna kakinya juga kalau ternampak, tapak kakinya juga kalau kelihatan. Kalau dia solat maka batal, kena ulang. Mukanya saja boleh kelihatan. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kamu setiap kali kamu ke masjid. Perhiasan dimaksudkan di sini adalah pakaian yang bersih, menutup aurat dan yang sesuai. Tadi ada orang bertanya dengan saya, siapa tadi pun saya tak ingat. Ustaz, Abdul Manap dekat atas saya. Ya? Apakah boleh solat pakai seluar jin? Boleh, tapi jangan ketat sangat. Kalau ketat sangat, itu kan menunjukkan seluar jin adalah seluar yang lasak, bagus dipakai. Tetapi kalau terlalu ketat, subhanallah, masa sujud, ya, bila duduk antara dua sujud, kita tengok peha-peha semua. Sebab ada manusia yang luar biasa, tidak bagusnya dia suka melihat yang benda seperti ini. Betul kan? Orang-orang homo ni dia suka seperti ini. Antum boleh berdosa dan ditakuti solat kita tidak sah kerana pakaian seperti itu. Begitu juga, ya. Iya, bukan solat jin saja, tapi solat umum. Tetapi jin biasanya ketat. Boleh pakai solat jin, tapi biasa seluar, anak katakan tadi apa dia? Yang lebar ataupun yang longgar. Selain solat jin, ada hadis Bukhari, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Yang di bawah dua mata kaki bila solat dalam neraka. Hadis Bukhari. Apa maknanya? Isbal. Hadis Bukhari. Jangan ditakwil, kita terima saja. Kalau takwil sana, takwil sini, subhanallah, tak suruh ditakwil, suruh diamalkan atau ditaati. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang di bawah mata buku lali, apabila dipakai untuk solat, maka dia di neraka. Di neraka, Syekh, bermakna solatnya tidak terima. Takkanlah orang baik dia masukkan ke neraka, bermakna tidak baik. Apanya tidak baik? Sebab pakaiannya. Ini perlu diperhatikan. Dan saya sudah bincangkan bab isbal di sini. Dua kali saya rasa saya bincangkan. Satu di rumah Idris di Lama, dan saya juga dah bincangkan, tak salah saya, di Muhammadiyah dulu. Saya masih ingat. Yang tak ingat mungkin dia tak datang. Dan lihat seterusnya. Syarat ketujuh, telah masuk waktu. Tidak boleh solat kecuali dalam waktunya, kecuali bagi orang yang solat takdim, jamak takdim. Sebelum masuk asar dia dijamakkan dengan zuhur, tu lain. Seperti jamak takdim waktu maghrib, sebelum masuk isyak dia dia solat isyak dengan maghrib, itu tak jadi masalah. Itu ada sebab.
Tetapi kalau solat biasa, salat tamam, tak ada benda, kalau dilakukan terus-menerus seperti itu tidak boleh. Ya kan? Anda katakan apa dia maksudnya? Katakan saya nak berpergian solat zuhur dengan solat asar. Saya mendirikan solat zuhur, solat asar di waktu zuhur, boleh kan? Jawapannya slow. Kenapa boleh? Kerana kita niat ditakdimkan, tetapi tak ada sebab. Dah sembahyang subuh, tiba-tiba malas nak tunggu waktu zuhur, dia pun sembahyang asar dulu. Misalan, di waktu belum sembahyang zuhur dan asar. Boleh itu? Tidak boleh. Jadi mafhumnya solat di waktunya. Tidak sah solat seseorang yang belum sampai waktunya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas seseorang ataupun atas orang-orang yang beriman. Terdapat dalam surah An-Nisa 103. Masuk waktu Ya. Mesti kita habis orang tu bank dulu atau masuk waktu? Tidak semestinya habis orang bank. Yang masuk bank ni dah masuk waktu. Yang penting masuk waktu. Tak habis orang bank pun boleh, tidak masalah. Kalau kita fikir masuk waktu, Iya. orang sebelum bank boleh fikir. Sudah masuk waktu walaupun orang tidak bank, katakan kita ada keuzuran nak cepat. Macam mana saya boleh kan? Sebab kita paling kurang kita iqamah. Iqamah tu maknanya azan juga sebenarnya. So, kan bainal azanain as-solat, bainal azanain as-solat. Antara dua azan itu solat. Azan dimaksudkan azan yang pertama dan iqamah. Iqamah itu juga dinamakan azan. Azan asalnya uzun, diperdengarkan untuk manggil orang untuk dirikan solat. Itu azan. Iqamah kerana betul-betul nak dirikan solat. Qad qamatis solat, namakan iqamah. Jadi dua-dua itu azan. Jadi bila kedengaran azan ataupun azan terlewat di masjid, ataupun azan terlewat di radio, ataupun azan terlewat di TV, tetapi kita yakin sudah masuk, kita ada keuzuran, kita nak pergi cepat dan sebagainya, boleh tak kita dirikan solat? Boleh, tidak masalah, insyaAllah. Seperti orang yang musafir misalnya, ya, dia nak cepat, dia boleh dirikan. Dan dalilnya juga, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Kerja yang lama itu hari ada sedikit masalah, ya, tapi tak apa, anda dah betulkan yang ini. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir, yakni sudah sampai waktunya, sampai gelap malam. Dan dirikanlah solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Solat subuh disaksikan oleh malaikat, yakni yang berjamaah. Solat subuh disaksikan oleh malaikat yang berjamaah. Subhanallah. Nanti kita lihat dalam tafsirnya insyaAllah. Kalau tidak berjamaah, subhanallah, kita disuruh berjamaah. Saya melihat tafsirnya yang berjamaah. Yang tidak berjamaah, sah solatnya, tetap dapat pahala. Apakah ini diperhatikan oleh para malaikat? Wallahu a'lam. Saya akan jawab itu saja. Kemudian syarat ke-8, menghadap kiblah. Bagi yang tahu kiblah,